Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, Jumaat yang permai bahagia. Hari ini 25 Mac dan kita dah berada dalam 22 Syaban. Bermaksud semakin hampir untuk hampiri Ramadan, musim bunga yang kita nantikan. Wow, kata-kata Haji Fetri begitu indah pada pagi hari Jumaat ini. Diharapkan anda semuanya sihat walafiat. 25 Mac 2022 pastinya menghitung hari untuk kita masuk ke bulan yang baru nanti. Dan pastinya bila kata menghitung hari itu, ini antara yang kita kongsikan nanti bagaimana penerima Sinovac tu menghitung hari juga. Siapa-siapa yang dua vaksinasi, kan tak ada lagi dos penggalak, hati-hati sehingga 31 Mac je. Sebab nanti bimbang kelayakan anda. Nanti kalau kita perhatikan kepada My Sejahtera, nanti ada pelbagai isu lah yang akan muncul sebab anda dalam kategori yang tidak lengkap untuk divaksin lah. Kerana perlu ada dos penggalak ataupun dos yang ketiga. Ini dia. Sebagai syarat. 2 juta penerima vaksin Sinovac, risiko hilang status lengkap pelalian. Dan banyak polemik yang dibincangkan di laman sosial dan kita mencari solusi yang terbaik untuk membantu semuanya. Diharapkan kepada siapa yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak, pergilah dapatkan kan. 31 Mac adalah hari terakhir ya. Maknanya 1 April tu kalau tak ada dos penggalak bagi penerima Sinovac, maknanya kalian punya masa sejahtera tu dah tak ada, dah hilang semuanya. Baik, itu dia pada pagi Jumaat ini juga kita akan kongsikan apa antaranya pengisian. Kita juga nanti akan lintas langsung sebagai hari misuan di tempat yang dinamakan sebagai satu tempat ni untuk menjual makanan yang berkonsepkan barat. Biasa saya lintas langsung dengan konsep tradisional kali ini. Mungkin nak menukar menu ke sebelum kita nanti berpuasa tak dapat lintas langsung makanan. Ini antara gambaran usahawan yang berjaya. Selain kita juga nanti akan berbincang tentang anugerah yang diberikan kepada rakyat Malaysia, tapi bukan di sini, di Pakistan. Ini antara anugerah tertinggi yang diberikan kepada orang awam. Sebenarnya di atas perjuangan beliau, nanti siapa kita akan kenalkan individu ini, perjuangan beliau kepada rakyat di Kashmir kan. Kita tahu bagaimana bergolak bumi Kashmir itu, tapi ini diberikan oleh Presiden Pakistan sendiri. Dan bila melibatkan Presiden ini ialah satu anugerah yang sangat tinggi untuk warga asing. Okey, dan juga hari ini kita ucapkan juga selamat menyambut Hari Polis ke-215. Ini dia pastinya pemberisan sambutan tu kita tengok juga sedikit Fetri ditas langsung tadi bagaimana persiapan mereka akan lakukan pemberisan sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di dataran kawat Pulapul Kuala Lumpur. Itu dia dan pastinya ini satu lagi hari yang bahagia untuk warga polis yang beriman ya. Semoga lebih bertambah maju dan berkembang demi menjaga rakyat keseluruhannya untuk semua warga polis yang dedikasi. Baik. Tadi Fetri dah sebut, kita nanti akan bersama dengan Hanif Miswan. Dia nak bawa kita lah tengok apa pilihan sarapan pagi ini. Katanya ala barat. Jadi mungkin Hanif Miswan ni memang peminat setia makanan barat dan sentiasa membawa apa contoh menu yang sedap. Kalau barat pagi-pagi kita makan inilah telur tu. Apa? Dia ada 2 jenis. Satu scramble egg dengan sunny side up tu kan. Dia. Yang penting taburan juga penting. Awak memang mamat bijirin awak juga, ni. Biasa ada salad kan untuk melengkapi. Kadang ada yang juga yang dibakar pagi-pagi tu perlu dinetralkan dengan salad. Apa pilihan yang Miss Wara kita akan kongsikan? Hanif, silakan. Ya, terima kasih Fetri dan juga Fariha. Assalamualaikum, selamat pagi. Betul, saya berada di Taman Melawati di sekitar Ampang. Ini betul-betul di bandar di tengah-tengah ni. Dan siapa sangka di tengah-tengah keindahan, kedamaian pada pagi Jumaat ini, kita nak bawakan kepada anda satu lagi menu antara pilihan juga untuk bersarapan pagi. Dan ini antara yang uniknya sebab kita nak bersarapan pagi secara ala-ala sajian barat lah tu kan. Dan namanya adalah breakfast all day dan kita sebut sebagai, ni saya dah tanya pemiliknya, bad kitchen. Katanya bad tu sebab terlalu bad untuk sedap lah. Itu yang diberitahu dan untuk tu kita nak kenal, kita nak bersama, kita nak tahu kenapa ianya ditubuhkan, ianya diadakan pada di kawasan ini untuk diberikan menu-menu makan ini kepada pengunjung-pengunjung di sini. Dan jadi ini antara keunikannya kerana baru saja bermula pada pada bulan 8 tahun lepas dan kita nak berkenalan dengan pemiliknya. Kalau boleh Encik Syed boleh bersama dengan saya sebab sedang sibuk menyiapkan pesanan. Dan ini antara keistimewaannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, saya Syed Malik bin Sirwat Laudin, pengasas Bad Kitchen, Taman Melawati. Okey, baik. Mungkin kalau kita nak kongsikan
kenapa nama Bad Kitchen tu lah kan? Sebab bila kita bercerita bad tu kan simboliknya lain, tapi mungkin ada sebabnya juga. Okey, nama Bad Kitchen ni terhasil daripada kita dah shortenkan ayat panjang dia. Maksud panjang dia breakfast all day. So bila kita letak nama bad tu macam tertanya-tanya lah orang kan, kenapa bad apa yang bad dekat dia orang ni? Actually bad bukan bad yang simbolik kepada benda lain. Bad ni adalah singkatan kepada breakfast all day. Okey, sangat menarik. Dan menu-menunya juga kalau kita tengok makanan sajian ala-ala barat jugalah kan yang disajikan. Kenapa memilih untuk melihat, boleh kita keluar sekejap lah, kita nak bagi tengok sikit keadaan kan. Kalau kita memilih menu-menu yang sebegitu, bukan seperti makanan ataupun sajian yang biasa kita makan untuk sarapan ni. Okey, kita terdatangnya dengan menu-menu ala barat ni sebab di Malaysia kita boleh rasakan menu-menu ni hanya di hotel. So sekarang kami adalah salah seorang yang pertama di Malaysia yang menyajikan makanan-makanan hotel di street, di jalanan, dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Sangat berpatutan, menarik juga dan disediakan secara langsung lah, maksudnya live lah, kita boleh tengok ni kan. Antara menu-menunya kalau nak dikongsikan dan mungkin yang paling mendapat sambutan. Okey, di sini menu yang hot selling item obviously big breakfast. Big breakfast ni satu platter yang agak besar. So dalam tu ada sausage, hash brown, telur, bacon and roti focaccia. Roti focaccia kita ni adalah artisan. Yang mana kita buat ni lah handmade lah, roti handmade. And on top of that yang jadi hot running item adalah chicken egg muffin, di mana patty tu kita buat sendiri. Dan patty kita tak boleh tahan lebih daripada seminggu lah, sebab kami tak meletakkan apa-apa MSG dan juga pewarna. So you akan dapat healthy patty. Okay, dan kalau kita tengok juga ada dua orang pekerja pada pagi ini, Kabayan juga, sebab ini membantu ataupun inisiatif ketika PKP tempoh hari kan. Diwujudkan juga ketika PKP, dan bagaimana sebenarnya ianya boleh memberi kesinambungan kepada ekonomi, membantu orang juga untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana Encik Syed? Okey, kami di sini daripada awal lagi kami memang fokuskan kepada orang-orang yang dah kena buang kerja sewaktu MCO. So kami menyediakan tempat untuk mereka berniaga. So di sini alhamdulillah kami telah membantu ramai usahawan-usahawan muda yang dibuang kerja. At the same time ibu tunggal, kami memberikan ruang kepada mereka di mana diorang boleh cari kerja di tempat diorang sendiri instead of nak pergi jauh-jauh. InsyaAllah harapan kami pun nak berbuka di tempat-tempat yang lain, dan kami berharap kami dapat menyambung benda ni lah, memberi peluang pekerjaan kepada insan-insan yang betul-betul memerlukan pekerjaan. Ini sangat menarik juga kerana ianya juga merupakan sumber ekonomi. Okay, Cik Syed, alang kita dah tanya pemilik kan, kita nak dapatkan respon juga daripada mereka yang makan kat sini, sebab seawal jam 8.30 pagi, 9 pagi tadi memang ramai juga yang hadir. Dan saya nak bersama dengan salah seorang pelanggan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Namanya? Nama saya Khairul Fadli. Kalau boleh kongsikanlah, selalu ke datang ke sini? Kalau boleh kita ke sini sikit badannya, menghadap ke kamera sekejap. Selalu ke datang kat sini, dan kenapa memilih untuk datang ke Bad Kitchen ni? Okey, memang kiranya setiap minggu at least sekali saya akan datang sini. Saya memilih untuk datang ke Bad Kitchen sebab asalnya atas recommendation dari kawan-kawan. Jadi bila kita rasa pertama kali tu, kita rasa memang dengan harga yang ditawarkan tu, dia punya makanannya agak rasa kualiti, dan makanannya bahan-bahannya premium kan. Jadi kita rasa it's worth for the ni lah, for the food yang kita makan tu. Jadi rasa dia memang sangat-sangat sedap. Saya punya favourite utamanya egg muffin tu actually, yang betul-betul kategori beef sebenarnya. Okay, nak tunjuk pun tak boleh dah tuan-tuan, dah nak sikit dah ni nak habis. Tapi memang kita tahan untuk sampai kita beritahu lah. Itu antara yang. Terima kasih banyak-banyak Cik Syed. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab selepas ini mungkin di bulan Ramadan ni juga mungkin ada satu lagi menu-menu yang nak dikongsikan jugalah kan. Dan terima kasih banyak-banyak juga kita ucapkan, semoga berjaya. Mungkin kalau nak dapatkan, nak kongsikan di mana media sosial, atau perlu terus datang ke sini? Boleh layari media sosial kami, Bad Kitchen, di Instagram and also TikTok, Bad Kitchen. So dekat situ adalah semua update-update kami yang akan datang. Baik, terima kasih banyak-banyak. TikTok pun ada, okey, bukan biasa ni. Jadi ini antara alternatifnya. Jadi kalau nak datang boleh terus datang, sebab selepas ni kami pula akan menjamu selera. Kita kembali ke Seri Pentas bersama dengan Fariha dan juga Fetri. Silakan. Baik, terima kasih Hanin. Jangan lupa pesanan saya lah yang saya kirimkan di WhatsApp.
Oi, pesan kat WhatsApp. Yang pentingnya awak tak makan daging. Tapi saya minta yang ayam organik lah. Oh, ayam organik. Okey, dan salad daripada Tanah Tinggi. Baik, kita teruskan pengisahan di studio. Nanti kita akan bawakan ini berkenaan dengan tadi individu yang kita harus berikan satu penghargaan yang cukup besar bagaimana perjuangan beliau diiktiraf oleh Presiden Pakistan sendiri. Ya, ini sebenarnya Hari Kebangsaan Pakistan yang disambut pada baru-baru ini. Ogos dan yalah, jadi mungkin sambutannya ditunda kan? Disebabkan COVID-19, tapi dah terima penghargaannya. Ini sikit rangkuman tentang profil siapa Cikgu Azmi yang dimaksudkan. Saksikan. Name Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid. Award Sitara Pakistan. Field Services to Pakistan. Bukan sahaja ikhlas memberi khidmat kepada tanah air tercinta, namun Muhammad Azmi Abdul Hamid, 64 tahun, satu nama yang tidak asing lagi dengan pelbagai sumbangan yang diberikan dalam dan luar negara. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) ini begitu mengambil berat tentang isu kepenggunaan dan sentiasa berusaha membela nasib pengguna dalam pemilihan pemakanan dan keperluan. Lebih mesra dengan panggilan Cikgu Azmi, usaha beliau membantu kerajaan Pakistan dalam memperjuangkan hak minoriti Muslim terutama di bumi Kashmir telah mendapat pengiktirafan yang meluas. Naskah nukilan penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1441 Hijrah yang berjudul Kashmir Facing a Slow Death ini turut mengangkat tema perjuangan yang sama. Pada 23 Mac lalu, beliau dianugerahkan pingat Sitara Air Pakistan, salah satu anugerah tertinggi untuk orang awam yang diperkenan sendiri oleh Presiden Pakistan. Kekal merendah diri, tokoh hebat ini menganggap perjuangan yang dilakukan hanyalah usaha kecil untuk menggerakkan semua lapisan masyarakat di peringkat kebangsaan dan serantau bagi menyelesaikan konflik Kashmir. Baik. Okey, itu dia perjuangan bukan sehari dua. Dah lama dalam usaha untuk memperkasakan umat Islam. Nak bersama dengan Azmi Abdul Hamid ataupun Cikgu Azmi, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) yang menerima pengiktirafan yang sangat tinggi kerana ini melibatkan hubungan dua hala Malaysia dan Pakistan dan pengiktirafan yang cukup besar maknanya kepada dunia dakwah. Baik, kita bersama dengan Cikgu Azmi di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cikgu Azmi sihat, Cikgu? Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu, kami ucapkan tahniah ya di atas penghargaan ini, penganugerahan ini kerana sedikit sebanyak juga mengharumkan nama Malaysia di atas perjuangan Cikgu Azmi yang macam Fatih cakap tadi, kata makan tahun kan. Jadi mungkin bagaimana Cikgu Azmi dikongsikan pada kami bagaimana bermulanya perjuangan ini? Ya, terima kasih. Saya telah pergi banyak negara OIC 57 negara itu dan telah dapat menyaksikan beberapa penderitaan orang-orang Islam kita ni di kamp-kamp pelarian. Jadi itu yang menyentuh saya daripada awal sehingga saya telah memberikan suatu komitmen untuk teruslah memberikan sumbangan yang semampu mungkin untuk mengangkat dan membela nasib umat Islam sejak lebih kurang mungkin hampir 40 tahun ini untuk saya terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. 4 dekad dalam dunia kesukarelawanan, kemanusiaan. Cikgu Azmi, di sebalik cikgu yang menerima pengiktirafan ini, saya percaya bahawa cikgu juga membawa semangat berpasukan ya. Bagaimana cikgu melihat mungkin dah ramai protege yang cikgu dah lahirkan dalam usaha untuk membantu di kemanusiaan, sebab saya kira kerja-kerja dakwah ini melibatkan kerja berpasukan yang melibatkan jemaah. Jadi macam mana cikgu melihat ini satu gagasan daripada semua yang bersama-sama sehati sejiwa untuk mencapai matlamat dakwah, cikgu? Dia perkara ini kelihatannya tidak ada dalam buku ya. Pengalaman saya kita harus terjun ke lapangan, kita harus lihat sendiri, kita harus mampu berinteraksi dengan pelbagai pihak. Dan itu akan membina pendarahan kita kepada bagaimana kita nak bekerja sebagai seorang aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Jadi beberapa latihan yang telah saya cuba rangkakan telah saya sampaikan kepada terutama anak muda, kemudian kepada mereka yang bersara. Dan dengan itu saya cuba nak melahirkan lebih ramai lagi aktivis sosial untuk kerja-kerja kemanusiaan, kebajikan, dakwah, pembangunan generasi muda daripada dalam negara, serantau dan juga antarabangsa. Jadi inilah yang telah saya cuba lakukan untuk melahirkan banyak lagi aktivis.
Okey cikgu cakap tadi dah 40 tahun kan memperjuangkan tentang kemanusiaan, membabitkan kaum muslimin ini. Jadi kalau bercakap berkenaan dengan bagaimana perjuangan kaum muslim di Kashmir, apa lagi cikgu rasa masih belum cukup sebenarnya perjuangan ini untuk melengkapi perjuangan untuk di kalangan muslim Kashmir ni, cikgu? Ya, Kashmir ni perjuangan lebih awal daripada Palestin. Ya, Palestin 1948, tapi Kashmir 1947. Dan penderitaannya sekarang sudah hampir berapa dekad lamanya ya. Yeah. Dan ada peristiwa yang menyayat hati dan diingati sebagai hari hitam atau Black Day 26 Oktober setiap tahun, di mana diingati bahawa pada hari itu warga Kashmir Muslim telah dibunuh seminimanya 200,000, semaksimanya 600,000. Sejak itulah terus penindasan, penafian hak berlaku, dan pada beberapa peristiwa itu kita dapati bahawa rakyat Kashmir benar-benar tertindas. Dan inilah yang saya cuba kumpul maklumat dan saya berinteraksi dengan mangsa. Saya pergi ke Kashmir, saya bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya dan saya membaca banyak sejarah menunjukkan bahawa Kashmir perjuangannya sampai hari ini tidak selesai. Dia ingin menentukan nasibnya sendiri sama ada mau bergabung dengan India atau nak bergabung dengan Pakistan ataupun berdiri sendiri. Tetapi itulah yang dinafikan oleh pihak kerajaan India. Walaupun ini adalah keputusan United Nations, ada satu resolusi namanya Resolusi 47 membenarkan rakyat warga Kashmir membuang undi ataupun mengumpul suara atau dipanggil plebiscit. Kemudian tu dari situ menentukan mereka nak bersama India atau Pakistan atau berdiri sendiri. Nah, ini telah dinafikan dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Lebih banyak lagi penekanan telah diberi kepada warga Kashmir, dan dengan itu penderitaannya berterusan. Mereka dibunuh, ada yang ditangkap, ada yang dinafikan gerakan, dan juga sekarang ini mereka tidak dapat nak bergerak banyak seperti di Gaza. Mereka dikepung di bawah penjajahan daripada kuasa luar iaitu India. Baik, cikgu dengan pengalaman yang luas, macam mana cikgu dapat ceritakan tentang anugerah yang diberikan ini, Sitara Paling Berharga, dan mungkin dapat diceritakan sikit bagaimana sambutan yang diberikan ketika itu, cikgu? Ya, Alhamdulillah, saya rasa penghormatan ini kepada negara lah, bukan kepada saya. Saya cuma individu yang melaksanakan keupayaan saya, tetapi Malaysia telah terangkat dan saya agak terkejut juga sebab saya fikir ramai lagi tokoh-tokoh yang lebih berkelayakan, tetapi pada hari yang telah ditetap iaitu semalam sebenarnya, sebelah petang saya diundang di Istana Presiden dan diberikan anugerah ini, dikatakan anugerah awam yang tertinggi untuk melihat kerja-kerja yang saya lakukan untuk perjuangan Pakistan dan hubungan antara Pakistan dengan Malaysia dan juga hubungan antara Kashmir dengan Malaysia. Jadi bintang itu adalah bintang yang telah diserahkan oleh Presiden sendiri, dan ketika saya dapat menerimanya, saya telah menyatakan terima kasih banyak ke atas penghargaan kepada Malaysia. InsyaAllah kita akan teruskan perhubungan ini dan menyumbang apa yang kita mampu sebagai rakyat yang prihatin kepada warga manusia seluruh ini di mana saja tertindas, suara Malaysia akan tetap berada di situ. Itulah agaknya mereka melihat kerja ini dan memberikan anugerah ini. Saya fikir sekali lagi, saya dengan penuh diri bahawa anugerah ini adalah untuk Malaysia, bukan hanya kepada saya. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu di atas perkongsian ini, juga terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan cikgu di sana yang membawa juga nama Malaysia. Terima kasih. Selamat. Saya berada di Kashmir sekarang. Mudah-mudahan itu dia nampak keindahan. Dan Ryan kata bahawa Kashmir ni bagaikan titisan dari syurga ya. Keindahan yang begitu memukau. Dan cikgu, semua kami doakan cikgu istiqamah dan berbahagia dengan apa yang cikgu
idamkan dalam hidup ini untuk berdakwah, memberikan yang terbaik untuk umat, insya-Allah. Demikian Cik Azmi Abdul Hamid ataupun Cikgu Azmi, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, yang menerima anugerah yang tertinggi daripada Kerajaan Pakistan untuk kerja dakwah yang dilakukan. Ini satu lagi contoh yang boleh kita menjadikan iktibar juga teladan kepada kita bagaimana perjuangan ini tidak semestinya berada di depan mata, tetapi mungkin semangat dibawa itu sesama manusia, tak kira di mana kita berada. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika, Fatri. Nanti kita kembali. Ini satu lagi perkongsian yang saya rasa akan menyentuh hati kita sebagai rakyat Malaysia. Tadi saya tengok Soleha pun macam tak bolehlah. Saya sudah meningkat usia ni cepat emosional sikit. Okey, nanti sebuah kisah tentang guru yang amat dicintai di MHI kita paparkan. Baik, okey, apa kisah paparan tu. Sebenarnya visual itu tular bagaimana sekumpulan pelajar tingkatan 5 ni baru saja tamat hari terakhir menduduki SPM. Jadi lepas habis je mereka mengajak teman-teman yang lain untuk menziarahi pusara Allah Yarhamah Cikgu Normala. Di SMK Sri Tasik KL. Pastinya ada keistimewaan. Guru ni disayangi sampailah ke akhir usianya, masih lagi dirindui oleh para pelajar. Dan nak bersama dengan Muhammad Azim Iskandar Nur Azmi dan juga Muhammad Haziq Zulkifli, barangkali ada satu yang istimewa nak dikongsikan, ada perkara penting yang disampaikan kepada masyarakat tentang kasih sayang kepada guru. Assalamualaikum, Azim, Haziq. Salam. Okey, Mas satu Azim. Azim bawah. Azim bawah. Okey, Haziq di atas. Baik. Terima kasih bersama dengan MHI. Tadi kita paparkan sedikit bagaimana kalian bawa motor. Masa tu memang dah habis paper SPM yang last, Perniagaan. Perniagaan, okey. Siapa yang memberi idea? Maknanya habis je cakap jom kita pergi ziarah kubur Cikgu Normala. Saya lah, sebab saya sebagai ketua kelas yang dia ajar kelas kami. So kami sebagai waktu first dia meninggal, ramai tak dapat datang sebab waktu tu hanya keluarga je yang boleh datang dan cikgu-cikgu. Murid-murid just boleh datang just segelintir je, tak boleh ramai-ramai. So ini kali kedua ni saya nak bawa satu kelas saya datang tengok ziarah kubur Cikgu Arwah Cikgu Normala. So untuk yang last paper tu saya cadangkan, korang jomlah pergi ziarah kan. Lagipun korang tak dapat ziarah. So diorang memang nak betul-betul nak sangat. So saya tak expect pun ramai sangat nak pergi. Bila dapat tu ramai, saya rasa macam sentuh hati, bangga bila kawan-kawan semua nak setuju dengan perancangan saya bila last hari terakhir last paper tu. Baik, nak tanya dengan Azim ataupun Haziq, dan ketika berkhidmat, ketika berbakti, macam mana melihat kepribadian dan kebaikan Cikgu Normala sampai diingati oleh murid-murid ataupun pelajar yang lain? Arwah Cikgu Normala, dia cara layanan dia sangat lembut. Memang sebiji macam seorang ibu yang dia anggap memang betul-betul macam anak-anak dia. Dia cara dia ajar tu buatkan kita orang daripada ialah kelas belakang mesti kita ada nakal-nakal kita orang. Tapi daripada nakal-nakal tu kita jadi macam lagi suka belajar dengan dia, sebab bila kita orang macam ada yang tak datang, dia sanggup check, dia sanggup nasihat, dia bagi semangat. Kamu tak datang, kamu cepat sihat ya, belajar semua-semua, SPM dah nak dekat. Dia bagi semangat, dia bakarkan lagi semangat kita orang untuk teruskan belajar dan berjaya untuk SPM. Baik, Azim, pastinya Azim juga mempunyai kenangan manis kan. Pastinya tak semua sebenarnya pelajar yang mempunyai, yelah kita tahu bila guru tu istimewa, jadi kita pun akan berikan layanan istimewa kepada guru tu sendiri. Azim sendiri mungkin ada kenangan manis bersama dengan arwah Cikgu Normala. Macam saya, cikgu tu dia serve je. Dia tak pernah nak marah-marah sampai tengking. Dia bila dia bagi semangat tu,
mulalah semua macam bersedia lah nak ada SPM. Baik, Haziq dan Azim, bagaimana ketika saat menerima, kata imbas kembali, saat menerima khabar pemergian Cikgu Nurmala yang pasti mengejutkan semua, dan macam mana reaksi kawan-kawan yang lain ketika itu kalau dapat kita kenang kembali? Rasa down sebab kita orang menantikan kehadiran cikgu sebab dah sebulan tak datang kan. Kita menantikan dia, macam dia koma sebulan, kita tunggu dia kan. Sampai sebab saya ketua kelas, so setiap hari kawan-kawan saya akan tanya saya, bila Cikgu Nurmala nak datang tu, aku rindu dia kan. Sampai seluruh kelas tanya kan, sebab saya pun tak tahu nak jawab apa kan. Bila dapat tahu petang tu dia dah pergi, memang saya nangis meraung. Saya tak macam, saya memang rindu dia sangat kan, nak jumpa dia. Tapi bila dapat tahu dia dah pergi, Allah dia, saya cubalah selalu terima. Walaupun sayang saya kat dia, memang macam seorang ibu, saya sayang dia. Bila cara dia ajar selama 2 tahun daripada saya tingkatan 4, walaupun rasa 2 tahun tu sekejap, tapi banyak memori saya dengan dia. Kita orang satu kelas ni happy dengan dia, satu kelas sama-sama dengan dia. Tapi tak nak kena terimalah sebab Allah lagi sayang dengan dia daripada kita orang. Baik. Jadi Baik, hari ketika kalian menziarahi pusara Cikgu Nurmala sendiri kan, mungkin Haziq ketika sampai di pusara tu apa yang bila lihat ramai yang datang, dan Haziq sendiri perasaan ketika itu, mungkin teringat kata-kata terakhir Cikgu Nurmala. Kata-kata terakhir dia saya akan ingat sampai bila-bila dia cakap, biarlah tak pandai, biar orang pandang rendah dekat kita sebab kita kelas bawah, tapi jangan sesekali lupa beradab, jaga akhlak, beradab untuk orang yang lebih tua. Jangan sesekali lupa jasa orang yang berkorban untuk kita, perjuangan untuk kita kan. Saya akan ingat kata-kata dia yang memang yang sangat kuatlah, kata-kata dia sampai sekarang saya akan ingat. Jadi apakah ada usaha untuk juga membantu dan berhubung dengan ahli keluarga, ataupun Cikgu Nurmala mungkin ada anak ke yang terus diingati oleh? Anak dia 5 orang, tersilap saya. So waktu yang pertama saya nampak anak-anak dia, dan anak-anak dia pun masih kecil lagi. So saya lagi rasa sedih sebab saya tak tahu macam mana dia nak membesar tanpa kasih sayang seorang ibu kan. Jadi, memang saya rasa sedih sebab bila tengok dia pergi, ramai datang kan, dapat tengok wajah jenazah buat kali terakhir. Memang saya rasa sangat sedih lah. Tak dapat nak cerita macam mana rasa sedih tu. Memang betapa rindunya tunggu dia kan, balik daripada koma, tunggu dia sihat. Tapi yang tak tahu Allah lagi sayang daripada dia, dan dia pergi dengan tenang lah. Azim, mungkin Azim juga ada kata-kata kan, pastinya ini pengorbanan guru, jasa guru, bagaimana guru itu melayani kalian yang sebenarnya memberikan satu tempat yang sangat istimewa. Jadi mungkin guru-guru di sekolah menengah Seri Tasik juga ada yang sama dengan arwah Cikgu Nurmala kan, sama-sama memberi layanan yang baik kepada kalian. Mungkin ada ucapan buat mereka juga. Kepada cikgu-cikgu yang mengajar, terima kasihlah sanggup layan pelajar yang kelas belakang ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Baik, kami doakan anda semua menjadi pelajar-pelajar yang terbaik dan doakan selalu untuk cikgu, semoga bertemu kembali di syurga insya-Allah. Haziq, mungkin Haziq juga ada kata-kata? Saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu yang telah mengajar saya, yang susah payah buat kelas tambahan, yang takkan putus semangat dekat kita orang satu kelas ni, selalu struggle daripada dulu sampai sekarang, tak pernah penat. Saya akan ingat jasa satu demi satu seorang guru. Saya akan ingat semua macam mana diorang treat saya. Lagi satu, saya nak pesan dekat junior-junior yang baru masuk, yang kelas bawah tu, janganlah patah semangat bila korang duduk dekat kelas bawah. Macam mana sekalipun, adab dengan akhlak tu adalah nombor 1. Saya. InsyaAllah
Kita doakan yang terbaik untuk semua. Muhammad Azim Iskandar dan juga Muhammad Haziq antara mewakili sahabat-sahabat di SMK Sri Tasik yang terkesan dengan pemberian seorang guru yang amat dicintai, Cikgu Nurmala, yang semoga kita doakan berada di kalangan orang beriman dan beramal soleh hendaknya. Okey, itu dia kita bawakan berkenaan dengan bagaimana pengorbanan dan juga kasih sayang. Saya tak pernah lagi melihat kasih sayang pelajar kepada seorang ibu. Ibu guru yang kita paparkan pada hari ini. Pastinya ini antara kata-kata ni sangat memberi kesan mendalam juga. Biar kita kelas bawah, tapi akhlak tu kena jaga. Ya, beradab tu amat penting. Adab dan akhlak tu kena jaga. Baik, kita ada banyak lagi perkongsian untuk anda hari ini. Antara lain kita nak imbas kembali tentang bagaimana persembahan rakyat di Istana Budaya, sebuah konsert yang menawan gabungan Orkestra Tradisional Malaysia untuk anda semua. Wartawan Ashraf ada rangkuman yang kita saksikan. Konsert lagu rakyat yang bakal berlangsung pada malam ini sehingga esok di panggung Sari Istana Budaya pasti dapat mengembalikan nostalgia serta menyuntik nafas baru kepada lagu-lagu rakyat. Memang nostalgia tu ada sebab Bunga pun dibesarkan dengan lagu-lagu rakyat, lagu anak itik tok uwi, lagu kakak burung kakak tua. Lagu-lagu tu kita bila dengar balik kita rasa rindunya zaman masa kecil dulu. Betul orang kata pendekatan yang baru lah bagi saya sebab konsert lagu rakyat ni diiringi oleh orkestra. Kan lagu rakyat tu selalunya tidak sebegitu besar muzik pengiringnya. Jadi saya fikir ini salah satu konsert ataupun salah satu pendekatan bagaimana lagu rakyat itu untuk merakyatkan lagu rakyat itu sendiri kan. Dan ianya sangat luar biasa lah. Pemilihan lagu dalam konsert ni memang betul-betul memberi nostalgia. Khususnya kepada diri saya sendiri sebab lagu-lagu rakyat ni dah jarang diperdengarkan di media massa, even di social media dan sebagainya kan. Sebab waktu saya kecil-kecil dulu, masa mak saya nak mendodoikan saya tidur pun nyanyi lagu-lagu rakyat kan, macam lagu Encik-Encik Semut, Anak Itik Tok Wi. Jadi bila ada konsep macam ni dan saya menjadi salah seorang penyanyi yang menyanyikan lagu macam ni, so secara tak langsung dia mengimbau balik kenangan saya waktu kecil-kecil dulu. Lagu-lagu rakyat maupun irama tradisional seperti ini bukan sahaja dekat di hati pencinta muzik tanah air, bahkan juga menjadi simbolik dalam kehidupan yang dilalui. Lebih menarik, konsert ini telah menggabungkan artis lama dan baharu untuk menjayakan konsert yang berprestij ini. Tak mungkinlah satu bangsa itu atau satu sejarah itu tidak ada lagu-lagu mereka, lagu rakyat yang dipanggil lagu rakyat, folk song. Cuma bagaimana ianya dipersembahkan dalam zaman milenium ini. Untuk kita ketengahkan, especially kepada generasi muda lah, supaya mereka kembali ataupun tahu tentang lagu-lagu yang dah wujud sejak lama, supaya kita dapat mengembalikan kegemilangan lagu-lagu rakyat. Semoga konsert sebegini akan terus memartabatkan lagu yang kekal malas segar dan menjadi ikutan oleh generasi akan datang. Sampai sibuk nak berenang, dan jaga ada mata-mata tenang tengok anak. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kita teruskan pengisian ini berkenaan dengan kempen membina aset Islam, masjid dan tahfiz amanah kita. Kita nak terus bersama dengan Ustaz Abdul Kadir Al-Jufri bersama kali ini dalam perjalanan tu katanya ke KLIA. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan doakan selamat. Amin. Moga dimudahkan segala urusan. Ustaz, kita nak bicara berkenaan dengan topik kita hari ini ni, masjid dan tahfiz amanah kita. Mungkin Ustaz boleh lanjutkan berkenaan dengan topik ini. Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Pagi ni pagi Jumaat kita Baik. Mungkin terdapat bulan yang kita digalakkan sangat-sangat untuk banyakkan selawat kepada Nabi SAW dan juga bulan Syaban ni maknanya mukadimah untuk Ramadan kita sebenarnya. Oleh kerana kita nak bersedia untuk Ramadan ni kan bulan yang semua orang berinfak, maknanya Nabi SAW paling murah pada bulan Ramadan.
Jadi kira sekarang ni kita punya intro lah untuk memberi infak sebelum bulan Ramadan. Berlatih siap-siap untuk Ramadan kita insya-Allah. Jadi kita perlulah mencari mana tempat yang paling baik sekali untuk kita infak, dan salah satu tempat yang terbaik tentulah masjid dan juga institusi yang dipanggil sebagai tahfiz di seluruh negara. Masjid yang tahfiz juga sebenarnya amanah kita. Jadi macam mana sebenarnya yang boleh dilakukan untuk menjaga amanah ini, Ustaz? Ya, oleh kerana dia adalah satu amanah kita semua. Jadi kita perlu melakukan sesuatu lah. Kita takkanlah nak biarkan aja tahfiz terbiar usang masjid-masjid dengan kedaifan dia, kemudiannya mulalah dia jadikan alasan, alah, kenapa tak pergi masjid? Alah, masjid tu teruk lah, bocor sana, kapet dia busuk dan sebagainya. Takut kan kita macam-macam alasan. Panas lah, sempit lah dan sebagainya. Jadi kita perlu fikirkan apa yang boleh kita bantu untuk mana-mana masjid yang ada, kita bantu secukupnya. Dan banyak-banyak institusi, ada satu pertubuhan yang namanya Pertubuhan Mihrab yang saya kenal mereka yang menguruskan Pertubuhan Mihrab ni. Mereka cuba sedaya upaya untuk mencari masjid-masjid di seluruh negara yang memerlukan bantuan. Begitu juga lah tahfiz, isu tahfiz yang memerlukan bantuan, yang mana mereka kena pasti dulu, kemudiannya mereka kumpulkan dana dan terus menyumbangkan kepada masjid dan juga tahfiz tersebut. Tahfiz, okey. Melalui Pertubuhan Mihrab ni, masjid dan tahfiz yang mana yang akan dibantu nanti? Okey, yang kali ni kita ada satu projek di Masjid Nurul Islamiah di Sungai Choh, Rawang. Masjid Nurul Islamiah di Sungai Choh, Rawang ni saya pergi sendiri, saya tengok sini keadaan dia memang dah uzur tau. Dia punya keadaan dia, ialah dia masjid lama kan. Jadi duit yang dimasukkan dalam tabung masjid tu setiap minggu digunakan untuk membaik pulih. Ada saja yang rosak kat sini, rosak kat sana, jadi kena repair, kena baik pulih. Akhirnya bila agaknya nak dibesarkan masjid tu? Bila nak jadikan masjid tu lebih selesa untuk jemaah. Sedangkan Masjid Nurul Islamiah ni adalah masjid yang menjadi tumpuan. Dia berada di tepi jalan besar, dekat dengan kilang-kilang yang banyak dan sebagainya. Memang orang lalu lalang kat situ tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang pergi kerja, balik kerja. Jadi memang sangat-sangat diperlukan sekarang ni Masjid Nurul Islamiah di Sungai Choh, Rawang. Jadi sama-sama insya-Allah kita bantu melalui Pertubuhan Mihrab ni. Kita usahakan supaya Masjid Nurul Islamiah ni kita dapat perbaiki, dan insya-Allah pahala tu sampai pada kita, mengalir terus pada kita. Setiap kali orang solat dekat masjid tu, insya-Allah kita bayangkan pahala tu sampai pada kita insya-Allah. Bila Ustaz kata berkenaan dengan pahala ni kan Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi tahu secara lebih perinci lah ganjaran kita ni apabila kita menjaga masjid dan tahfiz sebagai amanah kita ni kan. Ganjaran yang akan diberikan kepada kita sekiranya kita membantulah. Betul. Kita bila kita memberikan kepada masjid, kepada tahfiz, yang kita nak satu je, iaitu bila kita dah mati nanti, ada pahala yang sampai pada kita dalam kubur. Dan pahala tu pula berganda-ganda. Dia bukan maknanya RM10, 10 pahala je. Tak, dia berganda-ganda pula pahalanya. Pahalanya tak terkira. Mungkin sampai 700 kali dalam Quran, bahkan digandakan lebih banyak lagi oleh Allah SWT. Bayangkan, kita dalam kubur dah, kubur kita pun kita tak tahu kat mana kan. Tapi kalau kita nak baring dalam kubur, bayangkan ada masjid di sana orang sembahyang, kita dapat pahala. Ada tahfiz di sana orang baca Quran, kita dapat pahala. Kemudiannya budak-budak tu pula, nanti dia orang pula akan mengajar pula contohnya. Bila dia orang mengajar, kita terus dapat pahala juga. Bayangkan kita punya pahala tu bertebaran di seluruh dunia. Dan daripada seluruh dunia sampai ke dalam kubur kita insya-Allah. Yang ini yang sangat-sangat kita perlukan. Ustaz, kalau ingin menyumbang bagaimana Ustaz? Ya, ada satu cara yang paling mudah sekali sebenarnya. Boleh buka website mereka www.infakmihrab.com. Itu paling mudah sekali lah, www.infakmihrab.com. Dekat dalam tu ada cara, ada tulisan, ada cara untuk kita menyumbang dengan pelbagai. Ada nombor akaun Maybank kat situ, nombor akaun Bank Islam, ataupun mungkin ada sebahagian kita yang rasa tak reti nak tunggu anak pula balik dari pejabat baru nak buka website apa semua kan. Boleh terus WhatsApp nombor yang tertera dekat skrin kita insya-Allah, dan ataupun terus menyumbang ke nombor akaun yang tertera dekat skrin TV kita insya-Allah. Ada macam-macam cara. Kita boleh infak secara bulanan, kita boleh infak secara umum kan. Yang saya cadangkan sangat-sangat kita buat terus bulanan supaya bila kita tak teringat pun akan sampai juga dan ada juga pahala kita insya-Allah. Dan kalau pun kita mati nanti, niat untuk kita menyumbang secara bulanan tu Allah Ta'ala dah nilai dah. InsyaAllah. Ini mungkin ada satu perkongsian yang sangat berguna apatah lagi hari Jumaat ni Ustaz Ya, hari Jumaat, penghulu segala hari.
Dan minggu depan kita nak masuk bulan Ramadan dah. Dah tak lama dah. Doa banyak-banyak agar kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Salah satu cara terbaik untuk masuk Ramadan adalah dalam keadaan kita sudah menjadi seorang yang pemurah. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Abdul Kadir Al-Jufri, pendakwah, dan juga ini dia sama-sama kita menyumbang menjadi kepada kalian untuk hari Jumaat ini. Bukan hari Jumaat je, setiap hari pun sebenarnya boleh berinfak untuk membantu atas pembinaan masjid dan juga tahfiz. Baik, kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Haji Fetri berkenaan dengan ganjaran 1000 tahun. Semua selepas ini. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Antara sedekah terbaiklah sedekah air, khasnya untuk mereka yang betul-betul memerlukan di kawasan yang mungkin agak ketinggalan dan perlukan kepada sumber asas yang terbaik. Nak bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah, untuk berkongsi tentang wakaf pam air di bumi Kemboja yang sering beliau canangkan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Fitri. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Doktor memang tak jemu ya untuk mengkabarkan tentang usaha ini. Jadi macam mana kalau dapat mukadimahnya, progres yang telah pun berlaku sepanjang tempoh ini. Dan kita pun sejak hari, Doktor, mana kita ada COVID-19 tak dapat berkunjung ke sana, namun usaha itu tetap terusan memastikan mereka mendapat imbuhan dan juga kebaikannya. Silakan, Doktor. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih Tuan Fitri dan seluruh penonton di MHI. Alhamdulillah, saya sepatutnya dijadualkan dah pun berlepas ke Kemboja pada hari ini sebenarnya. Tapi ada beberapa halangan, kita terpaksa postponekan untuk lawatan tersebut mungkin lepas raya. Tetapi tim kita sebelum ini pernah sampai dan progres untuk ganjaran 1000 bulan. Ganjaran 1000 bulan pula, ganjaran 1000 pahala, maknanya itu banyak ini, iaitu pam infak. Air ini mengalami progres yang begitu baik, Alhamdulillah. Daripada 17 juta yang ditargetkan, dah ada hampir 2 juta dalam tempoh kurang daripada 6 bulan. Dan dia memerlukan sokongan dan dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah. Dan bila saya sebut ganjaran 1000 pahala ini adalah ganjaran yang besar sebenarnya, unlimited. Bagaimana kita tahu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada ulama menafsirkan 1000 bulan ni adalah pahala yang unlimited. Sangat besar, sangat hebat. Dan kita cuba untuk kempenkan ganjaran yang hebat itu, iaitu setelah mana kita meninggal pun ia terus berjalan, iaitu wakaf pam air di Kemboja inilah. Yang bagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, iaitu Sa'ad bin Ubadah, ma afdalus sadaqah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi menjawab dengan penuh yakin, sedekah air. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Ya, Fitri. Baik, Ustaz. Kita melihat bahawa Ramadan makin menjelma, jadi pastinya keperluan kepada sumber asas yang bersih ini sangat-sangatlah kritikal. Jadi macam mana Ustaz dapat menggalakkan mereka supaya jangan takut, ada yang mungkin takut miskin, takut ragu-ragu, tapi kita di saluran yang formal ini adalah peluang ladang yang terbaik untuk memudahkan kita melakukan kerja amal di bumi Kemboja, Ustaz. Betul. Sebenarnya yang menggalakkan ketakutan, takut apa-apa, takut miskin, takut lari bajet ini adalah syaitan, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr." Syaitan menjanjikan kamu, terus-terus menjanjikan kamu akan kefakiran, khususnya dalam membuat kerja-kerja kebaikan. Sedangkan Allah tidak pernah menjanjikan pada kerja kebajikan ini, kerja berinfak ini akan kefakiran. Bahkan Allah kata berganda pahala, pasti Allah akan ganti, dilipat gandakan sehingga 700 kali ganda dan seumpama dengannya. Dan saya terharulah bila ini pula hari Jumaat, Ramadan pula around the corner, berkaitan dengan sedekah ataupun infak pam air Kemboja ini, bagaimana kita dihidangkan dengan cerita klasik di zaman dahulu, bagaimana di zaman Bani Israel, seekor anjing yang terjelir lidahnya kerana kehausan pergi ke sekitar telaga, dan ketika itu seorang wanita pelacur yang melihat anjing ini simpati, lalu menurunkan sepatunya ataupun kasutnya untuk mengambil air di situ.
dan memberikan anjing ini minum, dan ketika itu dosa pelacur ini diampunkan segala dosanya dek perbuatannya. Kalaulah misalnya anjing yang merupakan najis mughallazah, binatang pula itu, pun diampunkan dosa kerana memberikan air, apatah lagi kepada penduduk Kemboja yang memang memerlukan bekalan air bersih khususnya di pedalaman. Kita tahu umat Islam yang minoriti di pedalaman ini selalu didiskriminasi, kekurangan benda-benda asas kehidupan termasuk air. Dan saya yakin Tuan Fitri pun dan mungkin tuan-tuan yang lain pernah pergi ke Kemboja, termasuk saya melihat bagaimana kanak-kanak yang mandi ke air sungai yang menjadi pautan dan tempat mereka makan, minum, berwuduk dan sebagainya. Bila naik daripada sungai ini, rambut mereka sama pekat dengan sungai itu, yang kualitinya lebih kurang macam teh tarik kita lah tuan-tuan. Maka perlunya mereka kepada air ini bukan tahap main-main macam kita di Malaysia kadang-kadang terputus sekejap-sekejap, tapi pada tahap yang sangat-sangat memerlukannya. Itu dia. Tadi dengan ada gambarnya, dengan visual memang kita dapat bayangannya. Apatah lagi kita dapat menyaksikan mereka ni memerlukan sesuatu yang terbaik untuk kekuatan di bulan Ramadan. Baik, jangan lupa untuk kita terus layari www.infak.pamirkemboja.com atau anda boleh hubungi nombor yang tertera yang kami berikan sepanjang waktu dalam perbualan ini. Semoga memberikan kelegaan, keceriaan, senyuman untuk mereka yang memerlukan di sana. Sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Cenderawasih Ad-Diniyah yang berkongsi inspirasi sepanjang waktu untuk wakaf pam air di bumi Kemboja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Screenshot gambar. Okey, itu dia Ustaz. Saya pun bila sampai Kemboja ni rasa macam rindu untuk bertemu kembali bumi yang indah. Fariha dah sampai? Dah. Alhamdulillah dah. Betul apa yang Ustaz cakap tu betul pun. Kan sebab rumah mereka tu kadang-kadang dia sambung kat belakang tasik tu kan. Jadi itu antara dia punya sumber air kadang-kadang tak bersih pun. Baik, kita nak teruskan hari Isnin nanti. Topik ni berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai perantara utama. Kabarnya tadi ada juga kata ini antara perkabaran yang luar biasa juga. Menteri Luar kan Datuk Seri Saifuddin dihantar surat rasmi dalam bahasa Melayu kepada Presiden keluar negara. Ini menyambut seruan bagaimana Perdana Menteri kita menyeru bahawa jadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kedua penting juga lah di ASEAN. Itu dia. Dan kalau macam di Jepun pun, kalau sidang media pun semuanya dalam bahasa mereka sendiri, cuma ada penterjemah di belakang untuk membantu. Betul. Jadi kita yang dapat dengar pelbagai teknologi dapat kita gunakan untuk memahami mesej yang disampaikan. Yang penting usaha ini berterusan untuk mengangkat kembali bahasa Melayu sebagai lingua franca yang dihormati suatu ketika dahulu. Baik, ini perkembangan statistik COVID-19 semalam kan naik dah sikit lah. Sebelum ni 22,000, sekarang ni dah 24,316 kes yang dilaporkan. Dan ini pastinya menambah lagi statistik yang berlaku dalam negara di saat kita menuju ke era endemik. Tetapi pemakaian bilik mudah masih lagi diwajibkan. Cuma kita dibenarkan untuk terbang ataupun membuat aktiviti dengan pematuhan SOP yang kita sendiri cakna akan kepentingannya. Lepas tu pula sempadan darat Malaysia Singapura buka 1 April. Maknanya tidak ada kuarantin dan juga ujian saringan. Swab pun semua tak ada dah. Jadi bolehlah merentas umrah pun dipermudahkan. Jadi masuk kita terbang tinggi dan moga-moga selamat semuanya. Untuk sebuah impian. Dah 2 tahun kita laksanakan berbagai perkara. Ini masa untuk terbang tinggi dan berbahagia. Baik, terbanglah tinggi. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan teruskan dengan cinta kepada semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.